Nabi Allah Yusuf ni ajak adik-beradik dia, ajak bapak dia dan seluruh Bani Israel tu berhijrah ke. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Hafsar Official. Apa kabar kalian? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Selamat datang di channel Bang Hafsar Official. Friend, kali ini saya ada sebuah video dari seorang ustadz dari Malaysia, Ustadz Auni Muhammad. Saya udah lama ini nggak mereaksikan Ustadz Auni Muhammad ini, Ustadz yang paham sejarah ini ya, sejarah Islam khususnya ya, dan luar biasa ini. Nah, ini ada satu video menarik, judulnya Kita Kena Cari Kubur Nabi Yusuf, Ustadz Auni Muhammad dari channel Abu Khadijah. Jangan lupa di subscribe ya channel Abu Khadijah ini ya. Oke, ini menarik ini, bagaimana nih, di mana kuburan Nabi Yusuf. Nah, ini penasaran ya. Oke, tak usah buang masa, jom kita tonton videonya. Bila Nabi Musa nak bawa Bani Israel ni keluar, Ya. dalam kuliah-kuliah sebelum ni saya dah ceritakan, mungkin di tempat lain. Tapi tuan-tuan boleh rujuklah YouTube daripada kuliah tersebut tentang kisah Nabi Musa nak bawa Bani Israel ni keluar. Oh. Mereka nak keluar ni, ada sebahagian wanita-wanita Bani Israel yang sebelum ni mereka pernah meminjam barang-barang perhiasan berupa emas dan perak daripada wanita-wanita Mesir, iaitu dari bangsa Kipti. Jadi pada malam mereka nak keluar tu, mereka tak sempat memulangkan balik perhiasan-perhiasan tadi, lalu mereka bawa bersama mereka. Oh, terbawa yang kelak barang-barang perhiasan itulah yang terdiri daripada emas-emas, itulah benda yang digunakan oleh Samiri untuk membentuk lembu daripada emas. Oh. Ada kisah yang panjang selepas mereka terselamat. Baik. Kisah Samiri ya. Jadi malam mereka nak keluar itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel ni seolah-olah hilang punca. Sebentar. Hilang punca itu ya. Punca itu apa ya? Oh, ini bahasa Melayu ya. Nanti kalau ada yang tahu mohon tolong di komen ya, di bawah ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut ya. Tak bertemu jalan dan arah mana yang sepatutnya mereka guna, mereka cari nak keluar meninggalkan bumi Mesir. Padahal mereka ni dah lama duduk di Mesir. Mereka tahu selok-belok jalan untuk keluar daripada Mesir. Kalau jalan ni nak menuju ke mana, kalau jalan ni nak pi ke mana, kalau lorong ni nak tala ke mana. Tapi malam mereka nak keluar tu seolah-olah mereka dikelirukan oleh Allah. Tak bertemu punca. Jadi dalam keadaan tersebut, mereka mencari-cari jawapan dan alasan mengapa hal demikian berlaku, sedangkan konteks malam tu begitu penting. Malam ni kita nak keluar. Kita nak terlepas daripada belenggu dan cengkaman Fir'aun, tiba-tiba jadi lagu ni. Maka bila mereka fikir, tiba-tiba datang seorang tua daripada kalangan Bani Israel, yang mana orang tua ni cuba bagi pandangan dan pendapat bahawa kemungkinan apa yang mereka alami sekarang ni ada sebab-sebab dia. Lalu orang tua ni cerita kepada Nabi Allah Musa dan Harun, dahulu nenek-nenek moyang kita pernah menyebut kisah ataupun peristiwa ni. Asal kita bukan datang daripada sini. Kita bukan orang Mesir, walaupun dah lama duduk dan menetap di Mesir. Asal kita ialah tempat yang dijanjikan tu. Yang Allah janji tu bumi Palestin, bumi Kanaan tu. Yang sebelum ni di situlah asal kita, kerana nenek moyang kita berada di sana. Asalnya Nabi Allah Ibrahim menetap di sana. Nabi Allah Ishak menetap di sana. Nabi Allah Yaqub menetap di sana. Yang mana Nabi Allah Yaqub ini melahirkan 12 keturunan Bani Israel. Jadi selepas berlaku penganiayaan saudara-saudara Yusuf terhadap dia, maka Nabi Yusuf sampai ke negeri Mesir.
Lalu Okey, dia iya. menjadi antara, kalau kita boleh sebut hari ini, mungkin sebagai Menteri Perbendaharaan atau Kewangan, orang yang ditugaskan oleh Maharaja Mesir untuk jaga hal ehwal ekonomi. Jadi pendekkan cerita, Nabi Allah Yusuf ni ajak adik-beradik dia, ajak bapak dia dan seluruh Bani Israel tu berhijrah ke negeri Mesir. Hijrah ke Jadi Mesir, mereka ya. tu asal di Palestin dah. Jadi bila duduk hijrah lama duduk sini, Allah janjikan mereka kembali ke tempat mereka. Jadi ada perjanjian yang telah dibuat oleh orang yang paling awal masuk dulu. Jadi waktu tu masih ada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan perjanjian yang dibuat dengan 12 Bani Israel ini mengatakan, kita ni sama-sama datang dari Palestin dan sama-sama masuk ke dalam bumi Mesir. Jadi sekiranya satu masa kita ni nak keluar balik daripada sini, kita pun kena keluar sama-sama. Oh, Jadi antara ya, orang faham. yang melakukan perjanjian mula tu ialah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf telah wafat di bumi Mesir. Maksudnya kalau kita nak keluar, apa perlu dibuat? Kena cari di mana kubur dan makam Nabi Yusuf, kita kena gali, korek, bawa sekali sewaktu kita nak keluar. Ni sebab tak temu jalan ni, sebab kita tinggal dia. Ya, ya, ya. Jadi ya, nak faham, cari saya. di mana? Nak cari di mana? Lama dah masa, orang pun tak tahu dah di mana kubur, di mana makam Nabi Allah Yusuf. Jadi bila macam tu, ada orang tua habak, kalau ada pun yang masih mengetahui di mana makam Nabi Yusuf, ada seorang wanita tua. Jadi kita kena cari dia. Kita kena cari dia. Maka pi carilah wanita tua tersebut, lalu bertemu dengan wanita tu. Jadi tanyalah duk mana kubur Nabi Yusuf. Jadi bila ditanya, wanita ni tak mau habaq. Walaupun dia tahu. Walaupun dia tahu, dia tak mau habaq. Benda ni penting. Jadi Nabi Musa tanya kepada dia, kamu nak apa sebagai imbuhan atau ganjaran kamu bagi tahu kami di mana makam Nabi Yusuf? Lalu diman pula dia. Boleh tak kamu berjanji dengan aku satu perkara? Apa dia? Aku boleh tunjuk di mana makam Nabi Yusuf dengan syarat kamu berdoa kepada Allah, minta pada Allah agar di akhirat kelak aku menjadi jiran kamu dalam syurga kelak. Wanita tu minta Nabi Musa ni doa pada Allah agar dia ni jadi jiran Nabi Musa di syurga kelak. Besar dia minta tu. Baik, kalau tuan-tuan nak tahu kisah ni, cari satu hadis berkenaan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat-sahabat di kalangan Arab Badui. Jadi satu ketika Rasulullah pergi dekat sahabat Arab Badui, Rasulullah jumpa mereka, Rasulullah tanya, mintalah kepada aku apa yang kamu nak minta. Jadi yang diminta oleh Arab Badui itu apa? Dia minta unta. Bagi unta yang gemuk, unta yang boleh perah susu hari-hari. Jadi unta ni boleh kami perah susu dan dijadikan susu tu sebagai minuman harian kami. Dan kemudian unta ni kami boleh gunakan sebagai kenderaan untuk kami pi mana-mana. Jadi bila Rasulullah tanya, mintalah apa kamu nak minta, itulah yang diminta oleh lelaki Badui tadi. Lalu sebab Rasulullah nampak permintaan tersebut tu macam tak sesuai dengan permintaan Nabi. Contohnya macam ni. Kalaulah dibandingkan atau diibaratkan, andai kalaulah Rasulullah tu datang jumpa kita dan Rasulullah tanya, mintalah apa yang kamu nak minta, kita nak minta apa? Kalau Nabi tanya lagu tu, mesti kita nak minta yang besar-besar kan? Wahai Rasulullah, doakan aku jadi orang beriman, jadi orang soleh, jadi teman kamu di syurga kelak, jadi antara penghuni syurga. Kita nak minta benda-benda demikian. Jadi Rasulullah kata, kenapa kamu tidak meminta kepada aku seperti permintaan wanita tua Bani Israel kepada Nabi Musa? Jadi bila sahabat-sahabat dengar Nabi sebut macam ni, sebab tak pernah tahu apa hal, apa kisah sebenar cerita pasal permintaan wanita tu. Lalu bila Nabi cerita dalam hadis tu, keluarlah cerita tadi.
Jadi sepatutnya kamu minta satu-satu yang besar macam wanita tua tu minta. Nak jadi apa? Jiran Nabi Musa. Ni duk pergi minta unta pula dak. Kalau kita hari ni minta apa? Bagi Mercedes biji kan. Ataupun bagi BMW biji, tak payahlah minta benda tu. Nabi ni, kecuali datuk-datuk tanya. Ustaz nak tambah koleksi kereta ke? Boleh juga. Contoh dak. Okey. Baik. Jadi bila pi cari, ringkas cerita, jumpa dan bawa jasad Nabi Yusuf sekali, maka bertemulah jalan tu. Memang itulah jawapan dia.